Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu pelbagai banyak sekali pemberian. Fasalli lirabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhan kamu dan berkorbanlah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ustazah mewakili Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menguruskan korban perdana tuan-puan sekalian bukan sahaja di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Ia mengajak tuan-puan muslimin muslimat budiman untuk sama-sama menyatakan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang telah berpengalaman beberapa tahun memiliki pasukan dan juga organisasi yang lengkap dalam menguruskan segala urusan berkait dengan ibadah korban di dalam negara dan luar negara. InsyaAllah merupakan pilihan terbaik kita semua untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, di mana Yayasan Budi Ihsan Malaysia bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negara Afrika dan lain-lain tempat di mana ibadah korban akan dilakukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, marilah kita berniat, berazam untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Ia merupakan suatu amalan, suatu ibadah yang sangat dituntut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada menyembelih haiwan kurban. Sesungguhnya haiwan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia, yakni pahalanya, telah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban tersebut. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sahabat-sahabat mungkin makan daging tersebut, makan daging lembu, kambing, itu perkara yang biasa pada segelintir kita. Tapi percayalah, untuk orang-orang yang susah tuan-puan sekalian, khususnya ramai sekali majoriti Islam di Afrika sana yang sebenarnya mengalami kesulitan dan kesukaran hidup, alangkah gembiranya mereka saat kita boleh bersama-sama berkongsi nikmat, berkongsi kegembiraan dan kesyukuran dengan mereka dengan kita melaksanakan ibadah korban yang insya-Allah pengagihannya bukan saja kita buat di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Mari bersama-sama dengan kami Yayasan Budi Ihsan Malaysia dalam ibadah korban tahun 2021 ini, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan urusan dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersiaran lagi pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran pada surah Ali Imran muka surat 59 juzuk yang ketiga ayat 71 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن
الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو
اهتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah.
Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian,
pada pagi ini kita bertemu kembali dalam Mihrabul Quran. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah mengampuni kesalahan, kelemahan, kesilapan kita, mengangkat darjat kita dan menyempurnakan cahaya petunjuk dan hidayahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan sahabat-sahabat sekalian ya untuk kita tag kawan-kawan, share pada anak-anak kita, pada adik-beradik kita, ya, insya-Allah boleh save juga, mudah-mudahan ya bermanfaat. Kalaupun tidak pada hari ini, ya, insya-Allah mudah-mudahan akan ada manfaatnya ya dalam kehidupan kita semua. Jadi mari sama-sama sahabat-sahabat sekalian untuk kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan sama-sama kita menghayati dan menjiwai Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada pagi ini ya di bawah tajuk Demi Malam. Ya, sebenarnya kita nak sama-sama untuk tadabbur surah Al-Lail, suratul Lail yang sahabat-sahabat boleh rujuk pada muka surat 595. Kita akan baca sama-sama. Ya, Ustaz berikan peluang tuan-puan sila semak buka Quran pada muka surat 595 dalam Al-Quran, iaitu suratul Lail. Kita akan sama-sama baca. Ustazah baca di sini, ya, tuan-puan, ibu ayah, anak-anak baca di sanalah, baca di rumah masing-masing. Dan kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia ya yang pada pagi ini alhamdulillah sudi menaja program Mihrabul Quran kita, dan dalam masa yang sama kita membukakan ya kepada tuan-puan yang sedang mendengar sekarang ini supaya tidak terlepas peluang untuk mendaftar ibadah korban sama ada di dalam ataupun di luar negara ya menerusi pengurusan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi insya-Allah ya boleh hubungi Hajah Wani pada nombor yang tertera, boleh bertanya dan boleh mendaftar. InsyaAllah serendah RM390 kita sudah boleh insyaAllah menunaikan ibadah korban pada tahun ini. Ya, kalau RM390 itu di luar negara, ya di negara-negara yang umat Islamnya miskin, memerlukan kecanaan, keprihatinan daripada kita semua, insyaAllah sudah boleh melaksanakannya insyaAllah. Jadi jangan lepas peluang, jangan sampai tahun ni kita biar saja ya panggilan-panggilan untuk bersama-sama dalam ibadah korban ya tanpa kita rasa terpanggil untuk menyahutnya. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, mari insya-Allah sama-sama kita membaca suratul Lail. Kita ambil terlebih dahulu ayat 1 hingga ayat 11 dulu. Insya-Allah esok pagi kita akan sambung pada ayat selanjutnya. Ya. Okey, dah bersedia semua? Muka surat 595. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sadaqallahul azim. Kita ambil dulu ayat 1 hingga ayat 11 suratul Lail. Maksudnya, wal-lail idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Dan bila disebut idza yaghsha, demi malam bila menutupi cahaya siang, maknanya ia berlaku perlahan demi perlahan. Ya, sebab tu kita nampak kalau waktu maghrib tu masih ada lagi ya kesan-kesan cahaya siang tu. Ya, jadi malam itu datang menutupi siang ya, sehingga kemudiannya sempurna semua ditutupi sehingga tidak nampak sikit pun lagi dah daripada cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila tajalla, terang benderang, masya-Allah subhanallah, boleh nampak semua. Ya, tak ada lagi dah setitik pun cahaya malam tadi, semuanya. Ya, datangnya cahaya matahari, tajalla, siang itu dalam bentuk terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sungguh, demi sesungguhnya usaha kamu itu, inna sa'yakum, usaha kamu, cara kamu, langkah kamu, lasyatta, adalah dalam keadaan beraneka ragam, macam-macam cara. Fa'amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah, a'ta, memberi dan memberi, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan akan husna tadi, ya, membenarkan husna, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami, yakni Allah, akan memudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan. Jalan akan dimudahkan, jalan kemudahan. Dimudahkan jalan kebahagiaan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Tapi siapa yang orang yang kikir, orang yang bakhil, merasakan dirinya, wastaghna, merasakan dirinya dah cukup dah, ya. Bila maksudnya wastaghna ni nanti kita akan perhalusi. Wastaghna maknanya dah merasa kaya, dah merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan perkara yang baik tadi. Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan juga dia. Dua-dua mudah. Tadi pun Allah mudahkan, yang ni pun Allah mudahkan. Beza dia apa dia? Yang satu tadi Allah mudahkan kamu untuk bahagia. Allah mudahkan kamu untuk kehidupan yang sempurna. Allah mudahkan kamu untuk kehidupan yang memang kemudahan yang sebenar. Adapun yang satu lagi, satu golongan lagi, ya Allah akan mudahkan. Mudahkan ke mana? Kamu akan dimudahkan Allah untuk kesengsaraan. Kamu akan dimudahkan oleh Allah untuk kebinasaan. Kamu akan dimudahkan Allah untuk menuju kepada kesukaran. Tak ada langkah kamu kecuali mudah masuk pada binasa. Tak adalah usaha kamu kecuali mudah saja untuk masuk dalam kemelut kesukaran demi kesukaran. Allahu Akbar. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya yang kamu bakhilkan, yang kamu kikir, apa saja yang kamu tahan daripada untuk kamu belanja dan kamu berikan, maka wama yughni anhu maluhu idza taradda, langsung tidak ada manfaatnya ketika mana kamu telah pun binasa. Ya, tak ada manfaatnya bila kamu sudah sengsara. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bismillah, mari sama-sama ya kita mendalami ya surah Al-Lail ini.
kita ambil dulu 11 ayat yang pertama. Keseluruhan ayat adalah 21 ayat. InsyaAllah, ya, Ustazah yakin dan percaya mudah insyaAllah untuk kita menghafaznya, apatah lagi setelah kita benar-benar mendalaminya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam suratul Lail ini Allah bersumpah dengan 3 perkara. Qasam. Ya, bersumpah dengan 3 perkara. Masya Allah, subhanallah. Apa saja perkara yang Allah bersumpah dengannya, maka ia pasti memberikan satu nilai yang sangat dalam, nilai yang sangat hebat dan istimewa untuk kita renungi dan tidak habis-habis sahabat-sahabat. Ya, tak habis-habis ilmu Allah ni. Ya, kita terus merenungi dan merenunginya, Masya Allah, di dalamnya terkandung hikmah yang sangat besar. Pada ayat ini, pertama sekali kita dapati Allah bersumpah dengan malam. Walail, demi malam, ketika mana ia menutupi, idza yaghsha, ketika mana ia menutupi. Masya Allah, subhanallah, malam ini adalah ciptaan Allah yang sangat hebat. Malam ini padanya ada rahsia-rahsia yang sangat banyak, yang sangat besar. Demi malam. Ya, bila Allah bersumpah dengan sesuatu, seolah-olahnya menuntut kepada kita untuk apa dia? Kajilah apa yang Allah sumpahkan itu. Seperti mana Allah bersumpah dengan wal asr, demi masa. So kita dapat melihat, Masya Allah, subhanallah, ini bukan benda kecil. Ya, kajilah tentang masa. Betapa hebatnya ya kajian tentang masa. Betapa besarnya hikmah tentang masa. Demikian ketika mana Allah bersumpah, walaili idza yaghsha, demi malam ketika mana menutupi. Sahabat-sahabat sekalian, ya, kalau kita melihat bagaimana bicara Al-Quran tentang malam, terlalu banyak ayat di sana membicarakan tentang malam. Sebab itu saya katakan sahabat-sahabat, ya, kita sebagai manusia ada satu sifat kecenderungan dalam jiwa kita, hubbut tatallu'. Apa dia hubbut tatallu'? Kecintaan untuk meneroka, kecintaan untuk ambil tahu. Sebab itu kita suka sangat, ya, nak tengok sana, nak tahu benda tu, Google, search itu dan ini. Okey, melalui macam-macam medium sekarang di media sosial, teknologi, kita boleh ambil tahu macam-macam perkara. Ya, kerana adanya kecintaan kita untuk ambil tahu. Hubbut tatallu'. Tapi tuan-puan sekalian, jangan sampai hubbut tatallu', kecintaan kita untuk mengambil tahu, untuk meneroka, jangan sampai tidak terpandu kepada jalan yang benar. Al-Quran, subhanallah tuan-puan sekalian, kita terokalah segala ayat yang ada dalam Quran. Kita tadabburlah, kita tafakurlah, kita ta'ammullah, perhatikanlah. Ambil cerita malam je tuan-puan sekalian, macam-macam ayat dalam Quran yang menceritakan tentang malam. Ya, sebab itu tuan-puan sekalian, di sana ada hadis Nabi SAW. Saya bacakan dulu hadis ini ya. Ya, dalam kitab Sahih Bukhari, bagaimana Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Mu'adh, "Fahalla sallaita bi sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha." Ya, seolah-olah Nabi nak bagi isyarat kepada Sayyidina Mu'adh. Tidakkah kamu salat, dan kamu salat tu kamu baca surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, kamu baca wasyamsi waduhaha, iaitu surah Syams, dan juga kamu baca wal laili idza yaghsha, demi malam ketika mana malam itu meliputi, yakni merujuk kepada suratul Lail. Ya, ini menggambarkan tentang fadilat suratul Lail yang Nabi sebut. Kamu bacalah dalam solat surah-surah ini. Ya. Dan bila kita sebut tentang suratul Lail tadi tuan-puan sekalian, yang Allah bersumpah dengan demi malam, teroka. Dalam Quran banyak sangat cerita pasal malam ni. Ya, Masya Allah, rahsia malam, rahsia tidur yang ada pada waktu malam, rahsia kerehatan, bintang, bulan, Masya Allah, subhanallah. Ini semua membawa kepada disiplin ilmu yang pelbagai. Ya, rahsia ketenangan tuan-puan sekalian pada waktu malam, Masya Allah, subhanallah. Salat tahajud, rahsia tahajud yang ada pada waktu malam. Allahu Akbar. Ya, subhanallah, tidak terungkap tuan-puan sekalian betapa hebatnya hikmah, rahsia, ilmu yang terkandung pada setiap perkara yang Allah pilih untuk Allah jadikan sebagai sumpah ataupun qasam. Wal lail. Ya, Ustazah ambil contoh tuan-puan, boleh rujuk muka surat 75 dalam Al-Quran. Iaitu pada surah Ali Imran. Ya, pada surah Ali Imran tuan-puan sekalian, kita ambil satu contoh bagaimana Allah menyebut tentang kejadian malam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang ke-190, ya Allah menceritakan tentang sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Allahu Akbar. Siapa dia orang-orang yang berakal yang dirakamkan dalam Quran ini dibicarakan secara tafsil, secara jelas dalam ayat yang ke-191. Allazina yadhkuruna Allah. Siapa orang berakal ni? Siapa orang ada otak ni? Siapa orang yang hatinya ada akal? Ulul albab. Siapa orang yang ada lubuk hati yang paling dalam? Mereka adalah allazina yadhkuruna Allah. Orang yang sentiasa berada dalam keadaan mengingati Allah. Kadang tanya kat diri kita, tuan-puan sekalian. Ya, aku ni umur dah 47 dah. Aku umur dah 50 dah. Apakah aku dapat benar-benar menikmati keindahan menjadi hamba Allah yang sentiasa mengingati Allah? Ya, macam-macam dah dunia ni berubah, tuan-puan. Macam-macam dah ujian yang berlaku dalam kehidupan kita silih berganti antara nikmat dengan ujian-ujian yang mungkin sukar bagi kita silih berganti, tuan-puan. Ya, macam-macam dah Allah bagi petunjuk, macam-macam Allah bagi hidayah. Tanya kita satu soalan, aku ni termasuk tak golongan ulul albab? Ya, apakah tak cukup 47 tahun untuk menempatkan aku dalam golongan ulul albab? Apakah usia 60 tahun tak cukup untuk menjadikan aku orang yang banyak ingat kepada Allah? Lalu perlukan usia berapa? Perlu 1000 tahun ke? Perlu 100 tahun ke? Itu kita renung, tuan-puan, bila kita baca Quran. Ya Allah ceritakan dalam ayat ini, iaitu orang-orang yang yadhkurun Allah, guna fi'il mudhari'. Maknanya apa? Sentiasa mengingati Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sama ada dalam keadaan berdiri, ingat pada Allah. Dalam keadaan duduk, ingat pada Allah. Dalam keadaan berbaring pun ingat kepada Allah. Ingat yang bagaimana, tuan-puan sekalian? وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Sentiasa dalam keadaan merenung, tafakkur, ta'ammul, berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Ya, tadi disebutkan tentang apa? Tentang peredaran, pertukaran malam dan siang. Dan bila mereka ingat kepada Allah, mereka tafakkur, mereka lihat bagaimana kejadian langit dan bumi, peredaran siang dan malam, lalu apa yang berlaku kepada mereka. Ini disebut oleh ahli ilmu, ahli tafsir, tuan-puan sekalian, inilah dia kesan dan buah daripada orang yang banyak zikrullah. Inilah kesan dan buah daripada orang yang banyak tafakkur. Apa dia? Khasyah, rasa takut kepada Allah. Dan adanya khauf, rasa takut kepada Allah. Kita lihat apa yang disebut pada ayat ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Wahai Allah, tidak kamu ciptakan ini sia-sia, maha suci Engkau. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, ya, bila lihat alam, al-lail, an-nahar, ya, langit dan bumi, tuan-puan sekalian, ingat pada Allah, tafakkur, maka dalam hati yang terhasil apa dia? Rasa takut kepada azab Allah. Ya, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lahirlah taqwa, berhati-hati ya dengan kehidupan supaya tidak terjebak kepada perkara yang Allah benci, kepada perkara yang Allah haramkan. Itu sebagai contoh bagaimana Al-Lail disebut pada ayat yang lain. Dan pada ayat Suratul Lail,
Allah bersumpah, wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika mana menutupi, malam yang penuh dengan rahsia. Masya Allah, subhanallah. Malam yang penuh dengan keindahan, malam yang penuh dengan hikmah. Ya, bahkan di sana ada ahli ilmu yang menyebut, ya, sesuai dengan suasana ayat ini turun, tuan-puan sekalian, ya, ini surah Makkiyah. Ya, disebut juga memberikan satu petanda malam yang gelap itu seperti mana kegelapan syirik yang berlaku ketika itu. Dan kegelapan syirik itu, tuan-puan sekalian, ya, semakin menutupi, ya, seperti mana malam yang zulam, yang gelap, dan kemudian datangnya cahaya siang, wan nahari idza tajalla, ya, datangnya cahaya yang menyucikan, membuang kegelapan syirik. Demikian juga ada ahli ilmu yang, ya, menyebut tentang perkara ini ketika mana mengulas, menghuraikan tentang wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wallahu a'lam. Yang kedua, Allah bersumpah dengan demi siang. Dan yang ketiga, Allah bersumpah dengan, ya, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Dengan tiga sumpah pada perkara yang sangat besar. Ada perkara yang Allah nak jelaskan kepada kita sebenarnya. Ya, bukan saja untuk meneroka, untuk memahami kandungan yang ada pada sumpah tadi, pada perkara-perkara tadi, tapi nak bagi tahu, Masya Allah, subhanallah, sumpah dengan malam, sumpah dengan siang, sumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan, ya, sehingga mungkin kita bila mendengar wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha. Bayangkan kalau kita ni orang Arab, tuan-puan sekalian, yang memang cepat saja faham, ya, bahasa Arab. Ia tahu, ini sumpah ini maknanya taukid, ini maknanya sungguh-sungguh ni, demi malam, demi siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Maknanya bila mendengar ada tiga demi, tiga sumpah, tiga qasam, maknanya apa? Kita akan tertarik perhatian kita. Apa ya selepas itu? Apa isu sebenarnya? Apa isunya ni? Macam tu. Apa benda cerita sebenarnya ni? Lalu dibawa kepada ayat yang keempat. Inna sa'yakum lasyatta. Maknanya kita dah siap dah, terbeliak dah mata nak dengar apa ceritanya, apa isunya. Wal-lail, wan-nahar. Ya, tiga sumpah tadi, datang ayat keempat, sahabat-sahabat sekalian. Ya, untuk diberikan penekanan, untuk diberikan fokus. Dengar betul-betul. Inna sa'yakum lasyatta. Syatta, ya, ini adalah jamak untuk syatitun. Dia seperti mana marda, maridun, syatta, syatitun. Ya, apa makna syatta, tuan-puan sekalian? Syatta maknanya macam-macam cara, macam-macam teknik, macam-macam cara. Apa yang macam-macam cara? Inna sa'yakum, sesungguhnya usaha kamu, langkah kamu ada macam-macam. Ya, kamu hidup atas dunia ni macam-macam cara kamu. Kamu hidup atas dunia, sama ada nak usahakan hidup dunia ke, nak usahakan akhirat ke, la syatta. Demi sesungguhnya kamu ada banyak cara, pelbagai aneka ragam. Ya, Ustazah nak bawa satu contoh untuk kita lebih mudah faham, sahabat-sahabat sekalian. Bila kita mendengar orang azan, laungan azan. Ya, dengar laungan azan, tuan-puan sekalian, dan kita tengok inna sa'yakum la syatta. Ya, dengar, bendanya sama. Katalah ada 20 orang, telinga mereka sedang mendengar laungan azan. Hayya 'alas salah. 20 orang tersedar. Ya, tersedar dengar laungan azan. Hayya 'alas salah. Ataupun pagi tadi, ya, as-salatu khairum minan naum. 20 orang tersedar. Kita ambil contoh, responden 20 orang. Lalu kita akan dapati, sahabat-sahabat sekalian, 20 orang ini ada pelbagai cara. Ada pelbagai cara untuk menunjukkan respon kepada seruan daripada Allah Azza wa Jalla. 5 orang daripada 20 orang sebaik dengar as-salatu khairum minan naum, terus terbangun, terjaga. Astaghfirullahalazim, subuh dah masuk, luputlah waktu tahajud aku, sahur dah berlalu. Cepat-cepat bangun, astaghfirullahalazim. Ya, kemudian terus membersihkan diri, terus ambil wuduk dengan rasa, ya Allah,
terlepas aku peluang tahajud. Ya, kemudian berazam untuk baiki diri lebih baik lagi dan solat subuh. Ya, mesti solat subuh jemaah. Kenapa? Tadi aku dah lah terlepas tahajud, takkanlah subuh pun aku nak sembahyang seorang-seorang. Ya, aku tak boleh tinggal lah qabliyah subuh. Tadi dah terlepas tahajud, takkan nak terlepas lagi fadilat. Ya, solat sunat sebelum subuh. Masya Allah, 5 orang respon lasyatta dengan jalan yang demikian. 5 orang lagi tuan-puan. As-salatu khairun minan naum. Terdetik dalam hati. Sejak bila pula speaker masjid ni kuat ni? Sebelum-sebelum tak pernah dengar pula speaker masjid ni. Bisinglah speaker ni. Ya, tarik selimut tuan-puan sekalian, ambil bantal, sumbat kat telinga. Ya, letak atas telinga, tidurlah. Ikutlah nak bangun pukul berapa. Sebab holiday, Sabtu Ahad contohnya. Kalau bangun pukul 10 lah, sebelah lah. Ya, dan kemudian 5 orang lagi, 10 orang lagi tuan-puan sekalian bangun, tidur balik, bangun, tidur balik, bangun, tidur balik. Bahkan ada yang berfikir tak apalah qada je lah, pening kepala, payah nak bangun. Tapi ada yang bangun tuan-puan sekalian, kemudian membangunkan anak-anaknya, membangunkan ahli keluarganya. Masya Allah, subhanallah. Inna sa'yakum lasyatta. Cara kamu macam-macam. Usaha kamu atas kehidupan dunia ni macam-macam. Lasyatta. Ya, orang ahli kebaikan, ahli kesejahteraan, usahanya sesuai dengan kesejahteraan. Seperti mana disebut dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baqi'il gharqad fi janazah. Faqala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu fil jannah wa maq'aduhu minan nar." Pada waktu itu kami bersama Nabi SAW di tempat pemakaman Baqi' Gharqad, menghadiri satu jenazah. Dan Nabi SAW telah bersabda, maksudnya, ma minkum min ahad, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan tempatnya telah dicatat dalam syurga ataupun neraka. Dengar baik-baik ya sahabat-sahabat hadis ni. Nabi kata tidak ada seorang pun di kalangan kalian, di kalangan kamu kecuali Allah dah catat dah tempat dia syurga atau neraka. Maka sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, afala nadkil? Wahai Nabi SAW, habis tu kita ni nak pasrah saja ke? Ya, sebab Allah dah letak dah tempat, dah tulis dah orang ni neraka ke syurga. Habis tu kami nak pasrah saja ke? Nabi SAW menjawab, i'malu fakullun muyassarun lamma khuliqalah. Nabi kata apa? Bekerjalah, berusahalah, beramallah. Kerana setiap orang yang dimudahkan untuk mengerjakan sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Ya, maknanya apa? Kamu kena beramal sebab kamu semua akan dimudahkan dengan apa yang kamu diciptakan untuknya. Ya, Allah dah tulis dah, kamu ni syurga ke neraka, kamu akan beramal dengan apa yang dimudahkan untuk kamu. Dengar baik-baik tuan-puan hadis ni sebab Zakah huraikan sikit lagi. Ya. Lalu Nabi SAW membaca ayat. Ayat apa yang Nabi baca? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Kamu calon syurga, kamu ahli syurga, maksudnya macam itulah. Allah akan mudahkan kamu, akan buat amalan-amalan, ya, amalan-amalan ahli syurga. Kamu ahli neraka, itulah yang dimudahkan kepada kamu. Asyik nak buat amalan jahat je. Asyik nak buat amalan maksiat saja. Baik. Ustazah beranggapan mungkin sebahagian daripada tuan-puan ada yang berfikir begini. Oh, kalau macam tu Ustazah, kalau dah tahu dah saya ni, ya, dah tahu dah kita ni ahli neraka, dah nak buat apa dah? Ya, memang Tuhan dah tulis dah kita ahli neraka, dah nak buat macam mana? Wah, Masya Allah, subhanallah, tuan-puan sekalian. Ini mungkin, bahkan ada orang bertanya dengan Ustazah demikian juga. Ya, kalau macam tu, kalau kita dah ditulis dah syurga neraka, dah nak buat apa lagi? Baik. Ustazah nak tanya sahabat-sahabat dan cuba memberikan satu jawapan, approach jawapan yang mudah-mudahan diterima akal. Ya, bagi terima akal dulu. Kalau dari segi imannya, kita kena percaya dan yakin Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah Maha Adil. Kalau kita yakin Allah tidak pernah zalim pada hamba-hambanya, jangan pernah terfikir Allah zalim kat kita. Kita nak masuk syurga, kita buat baik, tiba-tiba Allah masukkan kita ke neraka.
Sedangkan kita amat yakin Allah tidak pernah menzalimi manusia, tidak pernah menzalimi hambanya, dan Allah itu maha adil. Tapi dari segi approach akal tuan-puan sekalian, ya, cuba tuan-puan bayangkan, di tengah-tengah mungkin ada seseorang mengatakan kepada ustazah, "Oh ustazah, kalau macam tu saya ni memang tak payah buat baik dah lah. Ya, tak payah buat baik. Sebab Tuhan dah tulis dah. Ya, yang ini syurga, yang ini neraka. Ini ahli syurga, ini ahli neraka. Dan nak buat apa saya solat?" Sebaik ustazah mendengar jawapan itu, contohnya persoalan itu, lalu ustazah tampar kiri kanan pipi dia. Pang sana, pang sini. Merah sana, lebam sini. Ya, lepas dia cakap, saya tampar pelempang macam tu. Lalu dia bertanya pada ustazah, ustazah, kenapa tampar saya? Pandai-pandai ustazah. Saya tanya soalan, tiba-tiba ustazah tampar saya. Lalu ustazah kata pada dia, oh sebab tertulis di Lauh Mahfuz, ustazah tampar tuan sekarang kiri kanan, lebam dan merah pipi. Ustazah kata apa? Sebab tertulis di Lauh Mahfuz saya tampar tuan. Ya, tertulis di Lauh Mahfuz saya tampar puan. Lalu puan itu pasti akan bertanya pada ustazah, mana ustazah tahu tertulis di Lauh Mahfuz yang ustazah tampar saya? Mana ustazah tahu? Pandai-pandai je ustazah cakap macam tu. Lalu ustazah akan pulangkan balik persoalan tu kepada dia. Lalu mana tuan tahu tuan ditulis sebagai ahli neraka. Sedangkan Allah maha baik. Sedangkan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kenapa tuan beranggapan demikian kepada Allah? Kenapa buruk sangat tanggapan tuan sampai tuan kata, oh kalau macam tu saya tak payah solat lah, saya tertulis ahli neraka. Mana tuan tahu? Sedangkan Nabi SAW pada hadis yang lain mengatakan, semuanya Allah nak masukkan syurga illa man aba. Semua orang Muslim, semua orang beriman, Allah nak masukkan syurga illa man aba. Ya, siapa yang aba tu? Dia tanya pada Nabi SAW, sahabat tanya. Nabi kata semua orang Islam Allah masukkan syurga. Orang beriman Allah nak masukkan syurga kecuali man aba, kecuali yang tak nak. Lalu sahabat tanya, siapa yang tak nak ya Rasulullah? Adakah yang tak nak? Nabi kata yang taat kepada Allah dan Rasul itulah yang nak masuk syurga. Yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, yang durhaka pada Allah dan Rasul, sebenarnya dia tak nak masuk syurga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kena fahami hadis tadi baik-baik. Ya, kena husnuzan. Jangan fikir kita Allah nak masukkan dalam neraka. Allah maha baik. Sebab itu tuan-puan sekalian, ya, bila kita tak tahu benda tu dalam ilmu Allah, kita selalu bersangka baik dengan Allah. Ya, Allah ciptakan kita untuk masuk syurga. Ya, untuk diberikan rahmat, keampunan. Allah maha baik. Jadi orang, ya, sebab itu tuan-puan, kita ni usahakanlah, belajarlah. Ya, apa dia jalan-jalan kebaikan yang nanti insya-Allah akan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Ini kena fahamlah konsep tadi. Ya, sebab itu kalau kita percaya dan yakin ya bahawa Allah nak masukkan kita syurga, ya Allah pilih kita untuk menjadi orang yang baik-baik, lalu pada ayat ke-5 dan ayat ke-6 itu adalah huraian detail tentang inna sa'yakum lasyatta. Maknanya tadi tu secara mujmal, secara umum Allah sebut demikian. Kemudian secara tafsil, secara detail, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Maknanya ayat ke-5 dan ayat ke-6 ini adalah bicara tentang kesungguhan kita untuk dapat rahmat Allah, untuk masuk syurga Allah, ya, untuk kita yakin bahawa kita sebenarnya tertulis insya-Allah di Lauh Mahfuz sebagai pewaris-pewaris syurga. Maka tengok ada tak sifat itu pada kita. Nak tak kita usahakan sifat itu kepada diri kita? Apa sifatnya? Fa-amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang a'ta, sentiasa bersikap suka memberi. Spesifiknya ya, memberikan harta di jalan Allah, tapi secara umumnya yang memang suka memberi di jalan Allah. Bukan saja harta tuan-puan sekalian, bahkan disebut oleh ahli ilmu a'ta malahu, a'ta jahahu, a'ta ulumahu, ilmahu, a'ta waqtahu. Maknanya apa? Yang boleh memberi masanya, yang boleh memberi tenaganya, yang boleh memberi kedudukannya, yang boleh memberi hartanya, yang boleh memberi kelapangannya. Apa saja yang boleh diberikan di jalan Allah kerana mengharapkan pandangan Allah, ya, wattaqa, dan bersama-sama dengan ketakwaan. Ya, tak guna tuan-puan sekalian bagi harta, bagi masa, bagi ilmu, bagi tenaga, tapi semata-mata
ia mengharapkan pandangan manusia tapi tidak melahirkan jiwa taqwa, wattaqa. Ia tidak bersama-sama dengan ketakwaan, wasaddaqa bil husna. Dia memberi hartanya, memberi duitnya, memberi pangkat jawatannya, memberi masa tenaga ilmunya bersama dengan nilai taqwa, bersama dengan nilai wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan bil husna. Sahabat-sahabat sekalian, husna di sini sekurang-kurangnya, ya, ahli ilmu, ulama tafsir menyatakan sekurang-kurangnya ada 4 pandangan yang mendefinisikan, menghuraikan tentang husna pada ayat yang ke-6 ini. Apapun tuan-puan sekalian, ya, ayat yang ke-6, ya, tentang husna ini tuan-puan sekalian, esok Ustazah akan huraikan apakah dia 4 huraian terhadap husna, wasaddaqa bil husna di sini. Apapun, ya, sebelum Ustazah akhiri, tuan-puan sekalian, ya, kita tengok sikit pada kalimah syatta. Inna sa'yakum la syatta, sesungguhnya usaha kamu pelbagai-bagai. Tapi percayalah, walau banyak mana pun jalan yang ada di hadapan kita, walau banyak mana pun usaha dan langkah yang ada di hadapan kita, jalan yang benar, jalan yang lurus itu satu. Yang Allah suruh kita minta setiap hari sekurang-kurangnya 17 kali. Suratul Fatihah itu adalah doa tuan-puan sekalian. Sebab itu lepas kita baca suratul Fatihah, waladdallin, apa yang kita sebut? Amin. Perasan tak tuan-puan, yang kita baca suratul Fatihah itu adalah doa kita pada Allah. Betul-betul lah baca dalam solat. Ya, lepas tu hujung dia amin. Perkenankan ya Allah. Jalan apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang satu ini ya Allah. Jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang bagaimana? Jalan yang lurus. Jalan ada banyak tuan-puan. Langkah ada banyak. Usaha ada banyak. Tapi jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan para anbiya, jalan para syuhada. Ya, jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka minal anbiya'i wal mursalin, daripada golongan para anbiya dan para rasul. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan yang engkau murkai dan bukan jalan-jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Jadi masya-Allah, subhanallah tuan-puan, selalu ingat, selalu terfokus, selalu yakin Allah ciptakan kita insya-Allah. Allahul Musta'an adalah untuk mewarisi syurga Firdaus insya-Allah yang kekal abadi. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Tapi ingat, pengorbanan yang dituntut, usaha yang dituntut ada kaitannya dengan sifat suka memberi, bukan suka menahan nikmat hanya pada diri sendiri. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada esok hari. Ustazah pilih 5 orang pada hari ini untuk mendapat susu kolostrum C2 Joy, ya, hadiah daripada TDC, ya, daripada syarikat TDC. Jadi insyaAllah Ustazah sebutkan nama-nama langsung, ya. Kita bekerja dengan masa juga. Jadi nama yang pertama insyaAllah yang bertuah pada hari ini, Puan Fazilah Darus. Puan Fazilah Darus, tolong bagi alamat lengkap pada Hajah Wani, nombor tertera di skrin 017-477-6773. Puan Fazilah Darus. Yang kedua ialah Puan Aida Aziz. Okey, Puan Aida Aziz. Yang ketiga adalah subhanallah, yang ketiga adalah Puan Aini Hayati Safri, Puan Aini Hayati Safri. Yang keempat, Puan Nur Adibah Uthman. Ya, orang nak bagi ni kita bersyukur, ya. Kita mana tahu kita memang serasi sangat dengan susu kolostrum ni kan. Dan yang kelima adalah Puan Nita Yusof. Rasanya dah 5 dah nama yang Ustaz sebut, ya. Betul tak 5? Ya, Puan Nita Yusof yang kelima. Jadi alhamdulillah, tahniah. Ya, mudah-mudahan bukan saja terpilih untuk susu ini, bahkan selalu terpilih. Ya, selalu dipilih Allah untuk jalan-jalan kebaikan. Sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa jom kita sama-sama menyertai ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia serendah RM390. InsyaAllah kita sudah boleh menunaikan ibadah korban pada tahun ini. Ya, jadi boleh lihat pada poster yang tertera. Kita tangguhkan pertemuan kita dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu pelbagai banyak sekali pemberian.
fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhan kamu dan berkorbanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah mewakili Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menguruskan korban perdana tuan-puan sekalian, bukan sahaja di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Ia mengajak tuan-puan muslimin muslimat budiman untuk sama-sama menyatakan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang telah berpengalaman beberapa tahun, memiliki pasukan dan juga organisasi yang lengkap dalam menguruskan segala urusan berkait dengan ibadah korban di dalam negara dan luar negara, insya-Allah merupakan pilihan terbaik kita semua untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, di mana Yayasan Budi Ihsan Malaysia bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negara Afrika dan lain-lain tempat di mana ibadah korban akan dilakukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, marilah kita berniat, berazam untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Ia merupakan suatu amalan, suatu ibadah yang sangat dituntut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada menyembelih haiwan kurban. Sesungguhnya haiwan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia, yakni pahalanya, telah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban tersebut. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sahabat-sahabat mungkin makan daging tersebut, makan daging lembu, kambing, itu perkara yang biasa pada segelintir kita. Tapi percayalah, untuk orang-orang yang susah tuan-puan sekalian, khususnya ramai sekali majoriti Islam di Afrika sana yang sebenarnya mengalami kesulitan dan kesukaran hidup, alangkah gembiranya mereka saat kita boleh bersama-sama berkongsi nikmat, berkongsi kegembiraan dan kesyukuran dengan mereka dengan kita melaksanakan ibadah korban yang insya-Allah pengagihannya bukan saja kita buat di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Mari bersama-sama dengan kami Yayasan Budi Ihsan Malaysia dalam ibadah korban tahun 2021 ini, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan urusan dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla.